Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Hari ini saya nak react tentang satu isu yang agak mendukacitakan. Tapi sebelum itu, kita subscribe dulu. Ni ada 5 saat. Tekan dulu di bawah jika butang subscribe tu masih berwarna merah. Tekan bagi hilang warna merah tu. Okey, baik. Kita kembali kepada perbicaraan kita. Beberapa hari lepas, saya ada keluarkan satu video yang menyokong perdebatan di antara Ustaz Mustafa dan juga Ustaz Dusuki Abdul Rani berkaitan tentang isu forex. Tetapi malangnya hari ini kita dapat satu berita daripada Ustaz Mustafa bahawa program itu, dialog itu, debat itu tidak dapat dijalankan. Jadi kita tengok apakah intipati yang disebutkan oleh Ustaz Mustafa di Facebook beliau. Begini dia sebut. Update dialog forex fatwa siapa diambil. Yang ni tajuk dia lah kan. Tajuk kalau jadi best tu tajuk tu. Forex fatwa siapa diambil. Best. Duka citanya dialog ini tidak dapat diadakan kerana pihak Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani menolak atas beberapa alasan. Mungkin saya tidak layak dan tidak dikenali. Mungkin. Namun saya tetap ingin meneruskan diskusi tertutup pula bersama beliau di atas platform sebuah NGO yang saya sayangi bertempat di Kuala Lumpur. Surat juga akan dihantar. Moga Allah SWT bantu urusan ini. Ya Allah, aku bersaksi. Cuba untuk menyampaikan apa yang sepatutnya. Mohon sahabat-sahabat tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap saya dan beliau. Moga Allah merahmati kita semua. Mustafa Muhammad Suki. Ini kata-kata beliau. Jadi kita nak koreksi, nak react dia punya posting ini. Yang pertama sekali dia kata bahawa duka cita pihak dialog ini tidak dapat diadakan kerana pihak Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki menolak. Maksudnya pihak dia, Ustaz Mustafa, memang dah siap sedia dah. Dia dah buat macam-macam dah. Bahkan pihak One Center pun dah siapkan tempat. Siap One Center ni bagi macam-macam. Dia kata masih boleh adjust masa, tarikh, waktu, format. Macam-macam dah. Tapi pihak Ustaz Dusuki tak mahu juga. Jadi kesilap ataupun program ini tidak menjadi disebabkan pihak Ustaz Dusuki tidak bersetuju untuk diadakan program itu. Atas beberapa alasan yang kita tak diberitahu. Dan kita tengok. Dia kata mungkin tidak layak atau dan tidak dikenali. Itu dia kata tak betul lah. Takkan siapa tak kenal Ustaz Mustafa masuk TV berapa banyak kali juga kan. Ni kan. Mungkin tak lah. Tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Kalau tak dikenali pun apa sebab kita tak pergi bertemu ataupun adakah sebab orang tu tak dikenali lalu kita tak pergi untuk berdialog dengan dia? Adakah itu dianggap sebagai sebab kukuh? Tak. Tak dikenali itu mungkin antara sebab. Tapi cumanya bukanlah sebab utama. Macam ada orang kata nak debat dengan kau ni. Dia ni sekian. Kita tak tahu siapa dia. Jadi mungkin kita menolaknya. Kita menolak. Tak biar fikir dia lah. Aku pun tak kenal dia siapa. Yang tu mungkin. Tapi itu sajakah sebab kita tolak? Pastinya bukan. Kita tengok lagi apa yang dia kata. Allah, nak tampar ni. Masuk email dah. Sorry. Iklan. Okey. Namun saya tetap ingin meneruskan diskusi di atas platform sebuah NGO yang saya sayangi bertempat di Kuala Lumpur. Surat juga akan dihantar. Maksudnya, dia betul-betul nak diskusi ini berlaku. Jadi dia tak dapat dengan One Center. Dia minta kumpulan yang lain pula. Geng dia jugalah. Tak tahu siapa. Jadi, dia kata surat juga akan dihantar. Maksud belum dihantar lah. Akan dihantar untuk proses seterusnya. Saya fikir mungkin penolakan itu masih baru sangat berlaku. Tapi yang menarik, saya suka quote di bawah ni. Dia kata, moga Allah SWT bantu urusan ini. Ya Allah, aku bersaksi, cuba untuk menyampaikan apa yang sepatutnya. Ini tanda seorang itu memang betul-betul nak sampaikan kebaikan. Bukan nak cari menang.
tapi nak sampaikan kebaikan, nak sampaikan apa yang dia tahu. Dia ini adalah seorang guru pada saya. Pada saya, jika kita nak mencari seorang guru, carilah guru seperti ini. Kerana guru-guru saya dulu kata, nak cari seorang tok guru, yang satu dia mesti dikenali daripada sudut pendidikan. Maksudnya dia ni bukan orang lekeh-lekeh lah, main duduk saja tepi sampah, cakap sekian-sekian, jadi kita pergi berguru dengan dia. Jangan begitu. Tapi dia ni mesti dikenali daripada sudut pendidikan dia. Dia ni memang orang mengaji pondok ke, mengaji universiti ke, ada ijazah ke, PhD ke, master ke, sebagainya. Maksud pendidikan, dia bagus. Yang kedua, dia tidak dikenali sebagai seorang yang khianat. Seorang yang tidak amanah dengan ilmu yang diberikan. Jadi saya berfikir Ustaz Mustafa mempunyai kedua-dua sifat berkenaan. Satu, dia seorang yang berpendidikan. Yang kedua, dia seorang yang amanah dengan ilmu dia. Kita tengok lagi. Apa Syekh masuk ke sini? Moga Allah bantu urusan ini. Ya Allah, aku bersaksi cuba untuk menyampaikan apa yang sepatutnya. Kemudian dia bagi nasihat kepada follower dia lah. Sebab ini duka cita lah. Sekarang ni banyak berlaku macam ni. Iaitu banyak kata-kata yang tak baik. Bila berlaku satu debat ataupun tak jadi satu debat, ramai orang suka untuk berkata yang tidak enak kepada kumpulan yang lain. Jadi dia kata mohon sahabat-sahabat tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap saya dan beliau. Moga Allah rahmati kita semua. Ni tawaduk lah ni. Bukanlah. Takkan follower kat bawah tu nak kata teruk dekat Ustaz Mustafa. Pastinya tidak. Sebab diorang kan follower Ustaz Mustafa. Tapi cuma atas isu tawaduk disebut tentang tidak baik terhadap saya, terhadap dia dan juga terhadap Ustaz Dusuki Abdul Rani. Jadi ini adalah satu contoh yang bagus bagi semua penuntut ilmu, iaitu kita mempelajari kebaikan daripada guru kita ini, iaitu diajar kita untuk tidak bercakap buruk kepada orang yang mungkin berbeza pendapat dengan kita ataupun tidak mengikuti arah dan haluan kita. Jadi kita pastikan kita ikut apa yang guru kita ini sebutkan. Kemudian akhirnya itu saja. Itu sahaja. Okey, sahabat-sahabat. Saya sebenarnya agak sedikit duka cita disebabkan program ini tidak berlaku, tidak terjadi, tidak dapat diadakan. Sebab saya secara peribadi, saya sangat nak tahu tentang apakah pandangan orang yang mengharuskan forex. Apakah pandangan orang yang tidak mengharuskan forex. Saya tak payah nak baca-baca buku banyak-banyak. Jadi baguslah kepada kita untuk nak dapat view yang berbeza tentang satu isu yang diperdebatkan dalam masyarakat. Senang bagi ustaz-ustaz untuk dia nak berhujah macam tu. Saya suka lagi kalau nanti lepas ni ada lagi pasal insurans dengan takaful ke, takaful islamik, takaful tak islamik ke, macam tu. Saya suka perbincangan-perbincangan yang pastinya kemudian akan memudahkan masyarakat di dalam membuat penilaian. Kita adakan debat bukan untuk nak tunjuk siapa yang hebat, dan sebenarnya bukan untuk tunjuk siapa yang menang. Ini bukan perdebatan di sekolah. Ini bukan perdebatan di mana-mana tempat. Contoh, anda tengok debat di parlimen. Debat di parlimen bukan bertujuan untuk menang. Tak ada orang kata, tuan hakim tu kata, okey, menang. Pandangan ini menang. Pandangan ini kalah. Tak, bukan begitu caranya. Tetapi kita mahu untuk menunjukkan kebenaran sehingga orang yang melihat dapat terdetik rasa untuk kata, oh ini kebenaran. Oh ini tak kebenaran. Setiap orang mempunyai skop view yang berbeza. Itulah debat yang kita mahukan secara praktikal. Jadi jangan takut untuk sertai debat. Kecuali kalau kamu memang tak ada kemampuan. Mungkin kamu boleh hantar orang lain untuk mewakili kamu. Macam saya sendiri, secara jujur, saya tidak ada kemahiran debat sangat. Dulu adalah masuk pertandingan debat di Mesir dulu dan sebagainya. Adalah masuk. Tapi cumanya nak kata hebat sangat, tidak. Tetapi mungkin kalau kita kata nak pandai debat tu bukan kita lah, orang lain pandai debat. Tapi kita kata perdebatan sangat bagus. Tapi kalau anda nak berdebat dengan cara penulisan, insya-Allah saya sentiasa boleh. Itu bahagian saya. Tapi berdebat secara berdepan mungkin memerlukan pelbagai
persediaan dan juga latihan. Jadi kalau kita rasa kita bukan keahlian kita dalam bahagian debat, mungkin kita panggil orang lain yang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Kita akan berikan maklumat-maklumat kepada dia, lalu dia berdebat dengan isu itu. Dan kita tahu bahawa apabila debat yang tidak memerlukan menang atau kalah ni, dia tidak perlukan awak pandai berhujah atau tidak, tetapi kita nak tahu apakah pandangan awak dan pandangan orang yang berbeza pada satu pentas yang sama, sehingga orang yang di bawah dapat melihatnya satu persatu. Itu saja react saya berkaitan tentang isu ini. Saya agak duka cita disebabkan ia tidak berlaku, dan saya mengharapkan program-program debat seperti ini yang mahu dicadangkan ini akan dapat diteruskan, dapat dilakukan sehingga kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Sekian, itu saja. Terima kasih banyak kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.